Sehingga sebahagian orang tak tahu nak berdoa. Ada masalah saja, orang musyrikin ada masalah, tak tahu nak apa, akhirnya mukhlisina lahuddin, doa pada Allah. Quran cerita tentang orang yang duduk di lautan. Tapi orang Islam kadang mengaku Islam, ada masalah, teringat apa? Jom kita pergi kubur Tok Wali. Punya serius masalah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisinya melainkan dengan izinnya? Maksudnya siapa pun tak boleh bagi syafaat. Tak boleh bagi nak menjadi orang tengah untuk meminta sesuatu atau mendapat kedudukan di sisi Allah melainkan yang Allah izinkan. Allah izin pada nabinya pada hari kiamat kelak. Siapa yang Allah tak izinkan tak dapat beri syafaat. Hatta kalau dia malaikat. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak malaikat di langit tidak dapat memberi syafaat sedikit pun. Syafaat mereka tidak bermakna syafaat mereka sedikit pun, melainkan kepada sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala izin dan redha. So bila kita baca ayat ni kita tahu nobody boleh jadi intermediate antara kita dengan Tuhan. Allah memberikan. Agama ni dia telah membuang orang-orang perantaraan. Sehingga datang kelompok-kelompok akhir ni kata, no, kita tak boleh sampai pada Allah, kena guna wali-wali kita ni. Saya dengar ada satu orang cerita, kalau kita tak selalu panggil wali, nanti kita kesusahan, kita panggil wali tak datang. Astaghfirullahalazim. Kita mengasak akidah supaya sentiasa memanggil Allah. Dia mengasah akidah supaya elokkan hubungan dengan para awliya ni yang mereka senaraikan wali-wali mereka ni, supaya cium tangan mereka, bagi hadiah mereka. Bila kita susah nanti panggil wali, wali datang. Hanya melalui wali saja boleh tolong kita, baru Allah tolong kita. Inilah sedang diasak masuk dalam dada ramai orang. Ini bahaya kalau tidak dijaga. Tengok apa jadi pada Kristian. Dia kata orang Kristian juga percaya Allah, oneness, Allah sebagai Esa, dia percaya. Tapi Jesus itu adalah orang yang merupakan perantaraan atau penjelmaan. Macam mana mereka buat pun tetap terbayang tiga dalam fikiran mereka. Sehingga sebahagian orang tak tahu nak berdoa. Ada masalah saja, orang musyrikin ada masalah, tak tahu nak apa, akhirnya mukhlisina lahuddin, doa pada Allah. Quran cerita tentang orang yang duduk di lautan. Tapi orang Islam kadang mengaku Islam, ada masalah, teringat apa? Jom kita pergi kubur Tok Wali. Punya serius masalah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Ya'lamu ma baina aydihim. Allah dia tahu apa yang ada di hadapan mereka, wa ma khalfihim, dan apa yang ada di belakang mereka. Maksudnya dia tahu apa yang telah terjadi dan apa yang belum terjadi. Sebab itu Allah Azza wa Jal wajib kita beriman apa yang belum terjadi dengan apa yang akan terjadi, dan dengan apa yang telah terjadi, sedang terjadi, di sisi Allah sama. Tak ada, Allah pun tak tahu lagi dia ni ahli syurga ke neraka, kena hidup dulu di dunia ni. Siapa kata begitu, rosak akidah dah, keluar dia daripada akidah. Sebab itu tak timbul tentang masalah catatan Allah. Tuhan
fulan di sisi ilmu Allah dia ahli neraka. Kalaupun dia tak main dalam dunia ni, kalaupun tak diberi peluang untuk dia hidup di dunia ni, Allah tetap tahu dia ahli neraka. Allah tahu dia ahli syurga. Kerana apa? Kerana Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Bukan Allah memaksa dia masuk neraka, tapi Allah tahu. Kalau Allah tak tahu apa yang nak berlaku di hadapan, dan di sisi Allah tak ada beza hadapan dan belakang di sudut masa, kerana Allah adalah pencipta masa tu. Zat Tuhan itu tak ada masa. Tak ada masa kedahulu kemudian. Allah tak ada bagi Allah. Allah pencipta kepada masa tu. Kalau fulan ahli neraka, dia duduk di dunia belum mati, Allah tahu tak fulan ahli neraka? Allah tahu dia ahli neraka. Allah tahu fulan ahli syurga, Allah tahu ahli syurga. Tapi Allah dengan maha adilnya telah memberikan kita hidup. Kalau Allah tak tahu apa yang nak terjadi, dia bukan Allah. Dia bukan Tuhan yang maha mengetahui. Pengetahuan Allah bukan paksaan Allah pada kita. Pengetahuan bukan paksaan. Kita tahu bahawasanya pelajar ni akan berjaya dalam peperiksaan nanti. Cikgu tu tahu. Dia ambil periksa, berjaya. Bukan kerana pengetahuan cikgu tu menyebabkan dia berjaya. Cikgu tahu pelajar ni akan gagal. Dia gagal, saya memang gagal lah. Dia cikgu dah tahu saya nak gagal. Bukan. Cikgu dia ramal. Tapi Allah, pada hak Allah tidak ada ramalan. Allah pengetahuan ilmu yang putus. Kita nak pergi orang kerja motong getah, toreh getah. Besok diramalkan hujan, kata apa? Ramalan kaji cuaca. Kita pun dia dengar tak guna punya ramalan kaji cuaca. Aku nak pergi motong getah besok, dia pergi bagi hujan pula. Pergi jumpa yang hampir bagi hujan besok, siapa suruh? Tapi lah saya bagi hujan, Allah Ta'ala bagi hujan. Tuhan abang. Lepas tu tengok kali yang lepas abang pun dah hujan dah. Itu bukan dia paksa hujan, itu dia ramal hujan. Dia ramal tu berdasarkan kepada kaedah-kaedah ilmu. Tengok daripada pergerakan awan, kelajuan pergerakan angin dan seumpamanya. Dia ramal awan akan sampai begini dan hujan akan berlaku. Manusia ramal. Padahal Allah bukan ramal. Ilmu yang putus. Allah mengetahui fulan akan jadi apa. Tapi Allah bagi fulan hidup di atas muka bumi ini, supaya dia tak kata Tuhan telah menzaliminya. Maka Allah mengetahui.